Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال ليلة القدر malam Lailatul Qadar. Qala al-musannif katanya Lailatul Qadri lailatun syarifatun. Bermula malam Qadar itu ialah malam yang mulia ia malam. Lailatu mubtada al-qadri mudhafu ilaih lailatun khabar ialah malam sifat syarifatun yang mulia ia malam. Lailatul Qadar ialah malam yang mulia. Lepas tu soalan pula, jadi kalau Ramadan ni malam tak mulia kalau ke mana? Bukan maksudnya malam lain tidak mulia, malam mulia belaka. Cuma ni pengkhususan kemuliaan itu berlaku pada malam Lailatul Qadar. Faddalallahu laha ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Faddalallahu mengurniakan fa'il oleh Allah laha baginya bagi malam Lailatul Qadar tu ala faddala makna melebihkan. Melebihkan ia Allah baginya bagi malam Lailatul Qadar itu ala alfi syahrin atas melebihkan atas 1000 bulan. Ala alfi jar majrur syahrin mudhafu ilaih, yang mana alfi syahrin itu sifat laisa fiha yang tidak adalah padanya pada alfu syahrin tu Lailatul Qadri. Lailatu isim laisa, al-qadri mudhafu ilaih. Jadi Allah Subhanahu wa taala melebihkan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita ambil 1000 bulan sekalipun, 1000 bulan tu Allah taala lebihkan lagi malam Lailatul Qadar yang hanya berlaku satu malam. Wasumiyat, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Wasumiyat bidzalika ay wasumiyat Lailatul Qadri bidzalika wasumiyat ay wasumiyat Lailatul Qadri bidzalika Lailatul Qadri. Dinamakan malam Lailatul Qadar itu dengan demikian malam Lailatul Qadar imma li syarafi qadriha, sama ada li syarafi qadriha kerana mulianya qadar malam Lailatul Qadar tu. Wa uluwi manzilatiha, ataf kepada syaraf, dan juga tingginya martabat malam Lailatul Qadar. Qadar ni makna sekali dia akan sebutlah wa imma, dan sama ada li'annal arzaqa li'annal arzaqa kerana bahawasanya rezeki isim li'anna, wal ajala dan ajal ataf kepada arzaq, minas sanati jar majrur daripada tahun itu, ila sanati kepada tahun lain, tuqaddaru diqadar makna ditentukan, fi tilkal lailati pada malam tersebut. Fi tilka jar majrur, al-lailati mudhaf, al-lailati badal. Ditentukan belaka rezeki ajal ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Tentu di sini bukan makna bukan iradat Allah Ta'ala sejak azali ke? Itu tentu hak Allah Ta'ala tu. Itu tentu nisbah Allah Ta'ala memang berlaku sejak azali. Memang berlaku sejak azali. Hak ni mungkin dari sudut percaturan malaikat. Percaturan malaikat.
Wahia, dan bermula dia malam Lailatul Qadar itu khabar min ay sabitatun, sabi ia min khasaisi hadhil ummati, iaitu pengkhususan ataupun dikhususkan sebahagian daripada perkara-perkara yang tertentu yang khusus umat ini. Umat ni saja berlaku itu. Min khasaisi min litab'id. Khasais jamak bagi fawail. Dia asal pada khusus. Khususun khususa ni khasais. Hadhihi jar majrur al ummati badal. Khasais hadhihi al ummah. Kemudian wa baqiyatun ila yaumil qiyamati, dan kekalah ia malam Lailatul Qadar tu ila yaumil qiyamati, sehinggalah ke hari kiamat. Ila yaumi jar majrur al qiyamati mudhafun ilaih. Wa tara haqiqatan ataupun watura, dan dapat dilihatkan dia kalam malam Lailatul Qadar tu haqiqatan ay fil haqiqati, pada hakikat. Yang ni bagi orang yang Allah Taala kehendaklah. Kalau bagi orang yang Allah Taala tak kehendak, tak dapat juga. Wa yusannu liman ra'aha katmuha, dan disunatkan bagi orang yang melihat ia man maf'ulun bi, akan malam Lailatul Qadar tu naik fa'il katmuha katmul lailatul qadar, menyembunyikan akan malam Lailatul Qadar. Disunatkan untuk sembunyi. Siapa yang nampak, kalau siapa yang tak nampak, tak perlu sembunyilah. Sebab memang tak nak bagi tahu pun. Cuma adakah bolehkah orang nampak? Boleh, tak ada masalah. Allah Ta'ala harus nak bagi orang tu nampak. Sehingga kan dalam kitab-kitab ada yang menyebutkan tanda-tanda berlakunya malam Lailatul Qadar. Cebisan makanan. Kemudian betul? Mana tadi? Kemudian mana dia? Li'anna ru'yataha, kerana bahawasanya ni ilah kenapa disunatkan sembunyi. Li'anna ru'yataha ru'yata Lailatul Qadri, kerana melihat akan malam Lailatul Qadar itu khabar li'anna karamatun, ialah satu karamah, satu benda luar biasa yang berlaku kepada hamba yang salih. Maka tu dia panggil karamah, ataupun kita bahasa Melayu panggil keramat. Wal karamatu yusannu ikhfa'u al karamah, dan bermula karamah itu mubtada khabar, yusannu disunatkan akan ikhfa'ul karamah, menyembunyikan akan karamah, idhafat masdar kepada maf'ul, ikhfa'u naib fa'iha mudhafu ilaih. Wa yustahabbu, dan disunatkan naib fa'il talabuha talabul lailatul qadr, menuntut akan malam Lailatul Qadar, idhafat masdar kepada maf'ul, talabu tu naib fa'il ha mudhafu ilaih. Ini disunatkan menuntut malam Lailatul Qadar. Walijtihadu fi idrakiha, dan bersungguh-sungguh pada mendapatkannya, ai fi idraki lailatul qadar, pada mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Tu disunatkan menuntut untuk dapat Lailatul Qadar, dan bersungguh-sungguh pada mendapatkan malam Lailatul Qadar. Li'annaha, kerana bahwasanya malam Lailatul Qadar tu khabar afdalu layalis sanati, ialah seafdal ataupun malam-malam yang paling afdal pada waktu pada tahun tersebut. Dituntut sunat. Dituntut dengan apa? Dengan buat ibadah, zikir, baca Quran dan sebagainya. Wa annaha lailatun mu'azzamatun, ataupun mu'azzamatun. Dan bahwasanya malam Lailatul Qadar tu khabar lailatun, malam itu khabar anna yang mu'azzamatun, yang besar ia. Ia lailah. Boleh kita nak baca mu'azzamah, boleh kita nak baca mu'azzamatun, yang dibesarkan dia kan Lailatul Qadar, kan malam tu. Dibesarkan malam tersebut, ataupun malam yang besar, mu'azzam, boleh juga. Turja ijabatud du'ai fiha ay fi Lailatul Qadar, diharapkan naib fa'il akan pengkabulan doa. Ijabatud du'ai idhafat masdar kepada fa'il, idhafat masdar kepada maf'ul. Diharapkan pengkabulan doa tersebut fiha, padanya, pada malam Lailatul Qadar. Pada malam apa? Pada malam Lailatul Qadar. Qala ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri, bermula malam Lailatul Qadar itu, Al-Qadri mudhafu ilaih, Lailatu mubtada,
khabar khairun terlebih baik min alfi syahrin daripada 1000 bulan. Min alfi jar majrur, syahrin mudhafu ilaih. Tu surah Al-Qadr ayat yang ketiga. Khairun bukan mana musawin, bukan mana musawin li alfi syahrin, bukan, bahkan lebih baik. Itu surah Al-Qadr ayat 3. Yakni al-amalu fiha, bermula amalan padanya pada malam Lailatul Qadar itu khabar khairun terlebih baik minal amali daripada beramal jar majrur fi alfi syahrin pada 1000 bulan yang khaliyatin. Sifat alfi yang bebas ia, yang kosong ia alfi syahrin tu minha daripadanya, ay min Lailatul Qadar, daripada malam Lailatul Qadar. Beramal pada malam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada beramal pada 1000 bulan yang bebas daripada Lailatul Qadar. Mana 1000 bulan yang tanpa Lailatul Qadar, kita beribadat sehari saja malam Lailatul Qadar lebih baik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu asalnya tatanazzalu, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Tanazzalu tak ada fi'il madhi tanazzalu, dhammah belakang. Kalau fi'il madhi fathah. Tanazzala yatanazzalu, tu adalah tanazzala. Ini tanazzalu makna dia menghadzafkan ta mudhara'ah. Kenapa dihazafkan? Kerana dia sama huruf tanazzalu, dihazafkan ta mudhara'ah. Bukan wajib hazaf, tapi boleh hazaf. Itu. Tanazzalul malaikah, turunlah oleh malaikat, warruhu, dan ruh iaitu malaikat Jibril, fiha pada malam Lailatul Qadar, biizni rabbihim dengan izin Tuhan mereka itu, min kulli amr daripada setiap perkara. Al-Qadar ayat keempat. Qala Al-Qurtubi, telah berkata oleh Imam Al-Qurtubi fa'il, yakni tahbutu. Tahbutu ni makna turun juga. Turunlah min kulli sama'in daripada setiap langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke 7. Wa min sidratil muntaha, dan daripada sidratil muntaha, yakni turun al-malaikatu fa'il, oleh malaikat. Fayanziluna ilal ardi, maka turunlah ke semua malaikat itu ilal ardi jar majrur, ke bumi. Turunlah ke bumi. Wa yu'amminuna ala du'ain nasi, dan mengaminkan oleh mereka itu, ammana yu'amminu wa yu'amminuna, dan mengaminkan oleh mereka itu malaikat, ala du'ain nasi, atas doa manusia. Ala du'ai jar majrur, an-nasi mudhafu ilaih, ila waqti tulu'il fajri, sehinggalah waktu terbitnya fajar sadiq. Terbitnya fajar sadiq, ila waqti jar majrur, tulu'i mudhafu ilaih, al-fajri mudhafu ilaih. Watanazzalu ataupun nazzala, watanzilu boleh juga sini. Watanzilul malaikatu warruhu fi lailatul qadri birrahmati bi amrillahi ta'ala, dan turunlah oleh malaikat fa'il ataf, warruhu, dan ruh iaitu malaikat Jibril, fi lailatul qadri pada malam Lailatul Qadar, fi lailati jar majrur, al-qadri mudhafu ilaih, birrahmati, tanzilu ta'alluq bawah, birrahmati dengan rahmat Allah Ta'ala, bi amrillahi ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala pada perkara yang disuruhkan Allah dengan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrahmati bi amrillahi ta'ala, dengan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dengan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi kulli amrin qaddarahu Allah wa qadahu fi tilka sanati ila qabil. Wa bi kulli amrin, dan bagi setiap perkara yang qaddarahu, sifat amrin, yang telah mentakdirlah akan dia akan amar itu, perkara tersebut fa'il oleh Allah, wa qadahu, dan telah berkehendaklah oleh Allah akan dia akan setiap perkara itu, fi tilka sanati, pada demikian tahun. Fi tilka jar majrur, as-sanati badal, pada demikian tahun telah menetapkan oleh Allah Ta'ala dan berkehendak pada malam tersebut. Bukan mana Allah Ta'ala kehendak baharu jaga-jaga akidah tu. Akidah memang tetap sejak azali dah. Allah Ta'ala menzahirkan qadarnya itu pada malam tersebut untuk dibuat percaturan oleh para malaikat. Tu ila qabilin, kepada tahun yang akan datang, kepada yang mendatang. Maknanya tahun akan datang lah.
Sehingga tahun akan datang jumpa malam Lailatul Qadar pula. Intaha mulakhasan ay intahal kalamu al-Qurtubi. Telah sudahlah oleh kalam Qurtubi mulakhasan hal keadaan diringkaskan ia. Tu tafsir Qurtubi. Kemudian wa fis sahihi wa fis sahihi dan dalam apa dia wa fis sahihi Sahih Bukhari ya. Tu dia tengok nombor 6 dia tulis akhrajahul Bukhari wa ghairuhu an Abi Hurairah. Dan dalam sahih ini Sahih Bukhari di alif lam ganti pada mudhaf ilaih mahzuf ay wa fi sahihil Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dia kata man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan ia barang siapa lailatul qadri pada malam Lailatul Qadar, menghiasinya dengan ibadat, imanan dalam keadaan beriman, meyakini adanya malam Lailatul Qadar, wahtisaban dan mengharapkan pahala, ghufira lahu, niscaya diampunkan baginya bagi man tu. Ma akan barang taqaddama yang telah terdahulu ia barang min dzambihi daripada dosanya dosa barang. Dosanya dosa man. Wahya dan bermula dia mana? Wahya dan bermula dia malam Lailatul Qadar tu mubtada khabar munhasiratun, tertentu ia malam Lailatul Qadar, terbatas ia fil ashri pada 10 sifat al-awakhiri yang akhir. 10 akhir min ramadhana daripada Ramadan jar majrur kama nassa alaihi al-imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, seperti mana telah menyebutlah atas kaunil lailatul qadr itu munhasiratan fil ashr al-awakhir oleh al-imam oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan meridailah Allah taala daripadanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi al-jumhur ay wa alaihi al-jumhur. Al-jumhur mubtada muakhar, alaihi jar majrur ta'alluq syartu mahzuf khabar muqaddam ay al-jumhur jarin alaihi ala hadzal qaul, berlaku atas pendapat ini. Tu. Jadi ada khilaf lah. Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah pun ada buat kitab khusus berkenaan dengan pendapat malam Lailatul Qadar. Ada lebih kurang 46 pendapat. Kalau ikut 46 pendapat tu bermula pada awal Ramadan, lagi ada dah pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar. Cuma ni mungkin ambil dari sudut jumhur 10 malam akhir. Sebab Nabi SAW ada hadis yang jelas menyebutkan suruh mencari ataupun menekunkan ibadat pada 10 malam akhir. Wa anna arjaha layali autar. Ni apa ni? Wa anna arjaha tiba-tiba wa'an. Mana wa'an tu? Wa'an tu mana? Tak ada tiba-tiba ni wa'an ni. Wa hiya munhasiratun fil ashr al-awakhir min Ramadan kama nassa alaihi al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi al-jumhur. Wa anna arjaha layali al-autar. Tu. Kalau ikutkan dia nak atas mana tu? Wa anna arjaha layali al-autar. Kalau wa inna arjaha layali al-autar. Layalil autar. Wa anna dan bahwasanya atau mana tu? Wa hiya munhasiratun. Wa hiya ay wa lailatul qadr anna arjaha layali al-autar. Boleh juga yang atas kepada munhasiratun tu. Terpaksa gitu Wa anna arjaha dan bahwasanya arjaha mengharapkan akan malam Lailatul Qadar itu khabar anna layalil autari, pada malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Wa hiya munhasiratun fil ashr al-awakhir. Wa hiya munhasiratun. Betul. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharru lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Secara khusus Nabi SAW sebut, taharru, mencarilah oleh kalian, maf'ulun bih lailatul qadri akan malam Lailatul Qadar, al-qadri mudhafu ilaih,
Fil witri jar majrur, pada malam witir. Minal ashri jar majrur, daripada 10 sifat al-awakhiri yang akhir. Min ramadana, daripada Ramadan jar majrur. Wa fi riwayatin ay wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lainnya iltamisuha, iltamasa yaltamisu, iltamisuha, hendak mencarilah oleh kalian akan ia, akan maf'ulun bih, Lailatul Qadr. Fil ashri, pada 10 al-awakhiri yang akhir-akhir. Fi tis'in, pada okey, fi tis'in biyaqinin, fi tis'in yabqaina, pada 9 malam yang berbaki ia 9, kalau 9. Au sab'in, atau 7 malam yang berbaki, yabqaina, yang berbaki ia 7, kalau ada 7 malam lagi. Au khamsin, suruh cari ni, suruh cari pada malam yang ke-9 yang berbaki. Mana hari apa? Hari yang ke-21 lah. Sab'in, hari yang ke-23. Au khamsin yabqaina, ataupun 10 ataupun 5 hari yang masih berbaki, iaitu 25. Au thalathin yabqaina, ataupun 3 yang masih berbaki, iaitu 27. Au akhiri lailatin, ataupun akhir malam, iaitu 29. Tu hadis riwayat Imam Bukhari, Tirmizi. Dan Imam Tirmizi kata ini hadis hasanun sahih, dan Hakim pun kata sahihul isnad, sanad dia sahih. Okey. Ni disebut secara khusus lah oleh Nabi SAW. Cuma tidak ada ta'yin mana satu bulan yang mana satu hari yang malam Lailatul Qadar, tidak ada ta'yin. Disebut umum gitu ya. Wa arja autal ashri 'inda Syafi'iyah, dan mengharaplah ia. Bukan, wa arja yurji irja. Wa arja ni isim tafdhil ni. Wa arja autaril ashri 'inda Syafi'iyyati lailatu ihda. Lailatu khabar, arjatu mubtada, autari mudhaf ilaih, al-ashri mudhaf ilaih. Bermula malam 10 malam ganjil yang paling diharapkan menurut ulama mazhab Syafi'inya ialah lailatu khabar, malam 21, sifat mudhaf ilaih, malam ke-21, atau 23, atau malam yang ke-23. Waqila, dan kata sebagian ulama, lailatu 27, malam yang ke-27. Waqad haka Ibnu Hajar, dan sesungguhnya telah menceritakan fa'il oleh Ibnu Hajar fil Fathi, yakni fi Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari. Dia kata gini, akthar min 40 qaulan. Akthara maf'ul bi ahaka, menghikayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, akan lebih daripada min 40 qaulan. Qaulan tu tamyiz bagi akthar, lebih daripada 40 nisbah qaul. Nisbah apa? Nisbah qaul. 40 nisbah qaul. Min 40 qaulan. Min 40 qaulan. Qaulan tu amil dia 40. Iaitu apa dia? 46 pendapat. Ada dah orang PDF kan. Cantik tu buat warna. Thumma qala, lepas dihimpun 46 pendapat tu, thumma qala, kemudian berkatalah ia Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia kata wa arjahul arba'in, bermula pendapat yang paling kuat dari dalam 40 pendapat tu, kulluha, semuanya, wa arjahuha kullu arba'in, semua yang 40 tu yang paling kuatnya khabar anna lailatul qadri, bahwasanya malam Lailatul Qadar tu fi aisabitatun khabar, sabit ia fi witrin, pada witir, iaitu pada ganjil, minal ashri, daripada 10 sifat al-akhiri yang akhir. 10 malam akhir yang witir, 21, 23, 25, 27, 29. Wa annaha tantaqilu, dan bahwasanya malam Lailatul Qadar tu khabar tantaqilu, berpindah-pindah ia malam Lailatul Qadar, berpindah-pindah. Boleh jadi 21, boleh jadi 23, boleh jadi 25, boleh jadi 27, boleh jadi 29. Yang paling rajihnya malam ganjil dalam 10 hari Ramadan, dan dia berpindah-pindah tiap-tiap tahun. Qala al-ulama'u, telah berkata oleh ulama, dah kenapa kena pindah-pindah? Kenapa kena sembunyikan malam Lailatul Qadar?
Dia kata al-hikmatu fi ikhfa'i lailatul qadri liyahsul al-ijtihadu fil timasiha. Bermula hikmah mubtada. Bermula hikmah fi ikhfa'i lailatul qadri, pada menyembunyikan akan malam Lailatul Qadar. Ikhfa'i lailati idhafah masdar kepada maf'ul. Menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu liyahsul al-ijtihadu, untuk menghasilkan, untuk hasilnya ijtihad, bersungguh-sungguh fil timasi Lailatul Qadri, pada mencari malam Lailatul Qadar, pada mencari malam Lailatul Qadar. Kalau dah, kita akan beribadat pada malam Lailatul Qadar saja. Bi khilafi ma law ayyanat, ataupun ma law ayyanat ataupun uyyinat laha lailatun. Berbeza jikalau ditentukan baginya bagi Lailatul Qadar itu akan naik faiz satu malam, laqatasara 'alaiha, niscaya menghaklah ia seorang 'alaiha, atas lailatin tadi, atas satu malam tu saja orang akan ibadat, hak lain orang tidak akan ibadat. Sebab itulah disembunyikan, dirahsiakan, hanya bagi tips saja, hint saja, bila yang kebanyakannya akan berlaku malam Lailatul Qadar. Faidatun, ay hadhihi faidatun, bermula ini satu faedah. Dia katanya zakara ba'dhum dhabitan li lailatul qadri, telah menyebutlah fa'il oleh sebahagian daripada mereka itu ulama, maf'ulun bih dhabitan, akan catatan daripada pada malam Lailatul Qadar. Bilakah malam Lailatul Qadar? Sebagai ulama'nya ada qaul macam-macam. Maka didhabitnya begini. Alal qauli, atas pendapat, dan bi anna Lailatul Qadri itu khabar tantaqilu, berpindah-pindah ia. Jadi ada bermaksud, ada pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar tidak berpindah. Ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Innaha, sesungguhnya malam Lailatul Qadar tu khabar tu'lamu, diketahuikan dia kan malam Lailatul Qadar bil yaumil awwali, pada hari yang pertama. Pada hari yang pertama. Pada hari yang pertama minasyahri jar majrur, daripada bulan tersebut. Ini hari pertama puasa. Bilakah hari pertama puasa kita dapat tahu malam Lailatul Qadar tu berapa? Bila? Dia buat formula. Sebagian ulama buat formula. Ini ada dalam kitab Hasyiah Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Qari lah, dia ambil ni. Nukilan ni. Wa nazamaha, dan telah menazamlah oleh wa nazamaha, dan telah menazamlah ia ba'dhum, maf'ulun bih, akan malam Lailatul Qadar tu. Dhabit dia tu. Ya sa'ili an lailatul qadri allati, wahai orang yang bertanya akan aku berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, yang mana fi 10 Ramadhan, pada malam 10 Ramadan al-akhiri, yang akhir. Halat, ini jaza, yang haruslah ia malam Lailatul Qadar tu boleh berlaku. Fa innaha, maka sesungguhnya malam Lailatul Qadar tu fi aisabitatun, sabit ia fi mufradatil ashri, pada bilangan-bilangan yang secara tersendiri dalam 10 hari akhirlah, maksudnya fi mufradatil ashr. Tu'rafu, diketahui akan malam Lailatul Qadar tu min yaumi ibtida'i syahri, daripada hari permulaan bulan tersebut, bulan Ramadan. Fabil ahadi wal arbi'a, kalau dalam kitab nuskah lain wal arbi'i ada hamzah, kalau dalam Hasyiah Jamal asal. Fattasi'ah, kalau dalam nuskah Hasyiah Jamal fittasi'ah, bukan fattasi'ah. Fabil ahadi wal arbi'i fittasi'ah. Maka pada hari Ahad dan hari Rabu pada 9, yakni pada 29 Ramadan. Wa jumu'atin ma'a thulatha. Thulatha kalau dalam kitab Hasyiah Jamal tanpa alif. As-sabi'ah. Wa jumu'atin ma'a thulatha as-sabi'ah. Jumaat dan Selasa, kalau mula hari Jumaat dari Selasa, maka dia 7, yakni 27 Ramadan Lailatul Qadar dia. Wa in badal khamisu fahiyal khamisatu. Dalam kitab Hasyiah Jamal bukan fahiya, ai fal khamisatu. Jikalau jelaslah oleh hari Khamis, nyatalah pada hari Khamis, oleh hari Khamis, maka al-khamisatu, fal khamisatu. Dalam nusrah Hasyiah Jamal fal khamisatu,
maka 5, iaitu 25 Ramadan. Wa in bada bis sabti, kalau dalam kitab Asyar Jamal, wa in bada sabtu, fa'il. Jikalau zahirlah oleh hari Sabtu, hari permulaan tu, fahiya thalithatu. Kalau dalam Asyar Jamal, fathalithatu, iaitu pada 3, iaitu 23 Ramadan. Wa in badal ithnaini fahiyal hadi. Jikalau jelaslah nyatalah pada hari Isnin, maka dia tu malam Lailatul Qadar tu 1, yakni 21 Ramadan. Hadza 'anis sufiyah, ay hadza manqulun 'anis sufiyati az-zuhadi. Bermula ini dinukilkan daripada orang-orang tasawuf dan juga ahli zuhud, orang-orang yang zuhud. Jadi bulan ni start puasa hari apa? Hari Selasa. Kalau ikut formula ni, hari Selasa hari apa? Malam Lailatul Qadar. Hari Selasanya malam 27. Malam 27. Dia tak sebut sini. Dalam kitab Hasyiah Al-Jamal, dia sebut Syekh Abdul Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala, dia kata, aku tak pernah miss malam Lailatul Qadar melalui formula ni. Melalui formula ni. Kalau ikutkan formula ni, mana Ramadan kita tahun ni ya malam Lailatul Qadar 27 27. Malam 27 bukan 27 Ramadan, malam 27. Ini silap lah kadang-kadang. Wa yakunu ihya'u lailatul qadri bis salati wa qira'atil qur'ani wa dzikri wa du'ai. Wa yakunu, dan adalah ihya'u lailatul qadri, menghidupkan akan malam Lailatul Qadar. Ihya'u lailati idhafah masdar kepada maf'ul. Ihya'u isim yakun, lailati mudhafu ilaih, al-qadri mudhafu ilaih. Bis salati ta'alluq satu mahzuf khabar yakun, ay thabitan, sabit ia bis salati dengan sembahyang, ataf, wa qiraatil qur'ani, dan membaca akan al-Quran, idhafah masdar kepada maf'ul, wa dzikri, dan berzikir, ataf, wa du'ai, dan berdoa. Wa ghairi dzalika, ay wa ghairi dzalikal madhkur, dan selain daripada yang tersebut itu, minal a'malis salihati, daripada amalan-amalan sifat yang salihah, yang baik. Wa ay yakthura min du'a, dan bahawa wa ay yukthira, dan bahawa memperbanyaklah ia seorang min du'a, daripada doa, min du'ain, daripada doa. Apa doa tu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhanku, wahai Allah Ta'ala, innaka, sesungguhnya engkau, isim inna, afuwun, maha pemaaf, tuhibbu, lagi pula yang sukalah oleh engkau akan memaafkan orang, fa'fu anni, maka maaflah oleh engkau daripada aku. Kama thabata dhalika fil hadithi, ay kama thabata hadha du'a'u fi al-hadithi, seperti mana telah sabitlah oleh doa tersebut dalam hadis ini, dalam hadis ini. Qala Ibnu Allan, telah berkatalah oleh Imam Ibnu Allan, fihi ima'un ila anna ahammal matalibi infikakul insani min tabi'atiz dhunubi. Padanya, pada mana? Fihi ay fi thubuti dhalika fil hadis ni, pada menyabitkan doa tersebut dalam hadis ni, ima'un mubtada muakhar, mengisyaratkan ila kepada anna ahammal matalibi, bahwasanya perkara-perkara yang dituntut yang paling penting, ahamma isim anna, al-matalibi mudhafu ilaih, khabar, infikakul insani, iaitu menceraikan oleh manusia, membebaskan oleh manusia itu, min tabi'atiz dzunubi, daripada mengikut dosa-dosa, iaitu membuat dosa-dosa. Wa taharatuhu, ataf kepada infikak, dan juga membersihkannya insan, min danasil uyubi, daripada kotoran-kotoran aib. Maksud kita minta Allahumma innaka afuwun karim, kalau ada nuskah lain tambah karim lah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Tambah lagi. Fa inna bil taharati min dhalika yata'ahhalu lil intizami fi suluki hizbillahi wa hizbullahi humul muflihun. Fa inna bil taharati, maka sesungguhnya dengan sucinya daripada keaiban-keaiban dan dosa tu, min dhalika danasil uyub, itu yata'ahhalu, menjadikan seseorang itu berkeahlian, lil intizami ay lil itqan, untuk tetap teguh,
fi suluki, pada jalan-jalan hizbillahi. Hizbi ini maksudnya jama'atun fiha quwwatun, satu jemaah yang pada jemaah itu ada kekuatan. Mana orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala lah. Wa hizbullahi humul muflihun, dan bermula hizbullah itu hum, dhamiru faslin, ialah al-muflihuna, khabar, orang-orang yang berjaya. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hasil daripada dihapuskan dosa, hasil daripada minta pada Allah Ta'ala, maka orang ni orang yang muflihun, orang yang berjaya. Allahumma ja'alna minal muflihin. Amin. Selesai, habis dah malam Lailatul Qadar, nak raya pula. Jadi berkenaan dengan raya, kita dah hurai panjang lebar dalam kitab dulu yang kita buat tahun lepas. Boleh tengok dalam YouTube lah. Ini ringkas saja. Salatul Aidi, sembahyang raya. Kita nak bincang berkenaan dengan sembahyang raya. Dia kata al-aidu mushtaqun minal audi. Bermula aid itu, perkataan aid itu mushtaqun ay ma'khudun. Diambilkan aid itu minal audi, daripada perkataan aud. Aud tu makna balik. Li'annahu, kalau bahawasanya al-aida, bahawasanya aid, hari raya itu khabar ya'udu, kembali ia hari raya fis sinina, pada beberapa tahun. Hari ni mari, tahun lepas mari, tahun depan akan datang hari, 2 tahun depan datang lagi. Dia aid, dia ulang-ulang. Ataupun ya'udus sururu, ataupun kembalilah oleh kegembiraan, fa'il bi'audihi bi'audil aid, dengan kembalinya hari raya, au likathrati awaidillahi, atau banyaknya limpahan kurniaan Allah Ta'ala, ala ibadihi, jar majrur, atas hamba-hambanya Allah, fihi ay fil aid, pada hari raya. Tu kurniaan yang cukup besar lah. Kita dah letih 1 bulan dah raya, Allah pergilah sehari raya. Lepas sebulan dah berpuasa, Allah Ta'ala bagi sehari raya untuk kita menikmati hari raya tersebut yang hanya sehari. Beza dengan hari raya kurban, raya dia banyak sikit lah. Raya hari 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Sehingga kan tidak boleh dipuasakan, tak boleh puasa wajib, tak boleh puasa qada, tidak boleh puasa sunat pada hari raya tersebut. Rajinlah lagu mana pun, hukum dia haram, lagi pula tidak sah. Wa salatul aidi sunnatun muakkadatun, dan bermula sembahyang hari raya itu, salatu mubtada, al-aidi mudhafu ilaih, khabar, sunnatun ialah sunat, sifat muakkadatun yang dituntutkan dia, yang dikuatkan dia kan sunat tu, yang dituntut sebagai tuntutan yang kuat. Kalau mazhab lain, mazhab Hanafi wajib, mazhab kita sunat muakkadah walaupun sembahyang seorang. Tushra'u, disyariatkan dia kan salatul aid, dhamir mustatih hiya, naik fa'il, kembali kepada salatul aid, jama'atan, secara berjemaah. Wa tasihhu furada, dan sahla oleh, wa tasihhu salatul aidi furada, sahla oleh sembahyang hari raya itu dalam keadaan bersendirian. Boleh tambah kalau orang perempuan boleh. Wa waqtuha baina tulu'i syamsi wa zawaliha wa zawali syamsi, dan bermula waktunya waktu salatil aid, waktu mubtada ha mudhafu ilaih, baina tulu'i syamsi, antara terbitnya matahari. Baina tulu'i syamsi itu terbit matahari, idhafat masdar kepada fa'il. Wa zawaliha, dan gelincirnya matahari. Terbit matahari start lebih kurang lepas pada syuruk sikit tu, sampailah zuhur. Boleh mula dah sembahyang. Tapi afdalnya sehingga naiknya matahari qadar segala. Mana lambat sikitlah, pukul 8. Kalau hari raya Aidil Adha perlu lebih cepat, kerana dia nak sibuk dengan kurban. Kalau hari raya Aidil Fitri lambat sikit pun tak apa, sebab dia tak ada apa, sebab dia nak bayar zakat. Orang pagi-pagi nak bayar zakat. Ketika itu wajib bayar zakat, waktu yang wajib bayar zakat. Kalau bagi orang yang tak bayar zakat lagi, dan itu lebih afdal lah berbanding dengan bayar hari lain. Kita pun tak bayar zakat lagi. Ingat dulu. Kemudian mana dia hilang. Wa yusannu ta'khiruha, dan disunatkan naik fa'il, melewatkan sembahyang, litartafi'a syams, sehingga kepada terangkatnya matahari, karumhin, seperti segala.
Segala ni paling ukuran orang dulu. Kalau kita ni 7.45 pukul 8 tu dah naik dah. Situ sunat. Sunat untuk lewatkan. Kalau ikut betul-betul, lepas 15 minit ataupun 20 minit sebelum syuruk boleh sembahyang dah. Cuma lewat sikit lagi bagus. Wahya, dan bermula dia salatul Aid, khabar rak'atani, ada 2 rakaat. Ahrama yuhrimu biha ay bi salatil Aid. Bertakbiratul ihram lah ia seorang dengan padanya pada solat sembahyang raya tu, biniyati salati Aidil Fitri, dengan niat sembahyang Aidil Fitri awil adha, atau kepada fitri. Dia tak boleh usalli salatal Aid sahaja, tak boleh. Dia tidak ta'in. Aid mana? Aid adha ke Aid Fitri? Kena ta'in sungguh. Biniyati salati idhafah masdar kepada maf'ul, dengan meniatkan akan sembahyang hari raya Aidil Fitri ataupun hari raya Aidil Adha. Thumma, kemudian ya'ti bi du'a'il iftitahi, kemudian datanglah ia seorang bi du'a'il iftitahi, dengan doa iftitah. Bi du'a'i jar majrur, al iftitahi mudhaf ilaih. Lepas takbir Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Nak sampai situ ke ataupun nak sampai wa ana minal muslimin pun boleh, ataupun doa iftitah lain. Thumma, kemudian sab'i takbiratin, ataf doa. Ni thumma ataf litaraqi, mana lepas daripada iftitah baru mari takbir, bukan mari selalu. Sebab tu dia ataf dengan thumma. Thumma sab'i takbiratin, kemudian 7 takbir pada rakaat pertama lah. Allahu akbar. Yaqifu baina kulli thintaini, dia panggil apa? Waqaflah ia seorang antara 2 takbir itu, ka ayatin mu'tadilatin, seperti satu ayat yang pertengahan. Ia ayat tu. Yuhallilu, mentahlilah ia seorang, wa yukabbiru, dan bertakbirlah ia seorang, wa yumajjidu, dan mensucikan ia seorang, yakni akan Allah Taala, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Imam Ghazali, sunat tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ataupun nak sampai subhanallah, tu dia sebut dah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tambah lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lepas habis 7 tu, kemudian thumma yata'awwadhu, ta'awwadha yata'awwadhu, tafa'ala yatafa'alu, kemudian berta'awudz ia seorang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ataupun a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha sami'un 'alim. Cuma yang masyhur, yang afdal dalam mazhab Syafi'i, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqra'ul fatihata, dan membaca ia seorang maf'ulun bih akan Fatihah. Itu baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu wa yukabbiru fi rak'ati tsaniyati ba'da takbiratil qiyami khamsan, dan bertakbirlah ia seorang akan maf'ulun bih khamsan, 5 kali, fi rak'ati tsaniyah, pada rakaat sifat yang kedua, ba'da takbiratil qiyam, selepas daripada takbir qiyam daripada rakaat pertama. Lepas rakaat pertama tu kita bangun Allahu akbar, tak kira tu. Itu baru Allahu akbar 1 sampailah 5 kali. Bisifatis sabiqati jar majrur, dengan sifat as-sabiqati yang terdahulu ia sifat tu, qabla at-ta'awudzi wal qiraati, sebelum daripada berta'awudz dan membaca surah. Mana apa? Maknanya dia takbir itu Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai habis 5 barulah ta'awudz dan baca Quran macam biasa. Wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkatlah ia seorang maf'ulun bih, yadayhi yadai syakhsi, akan 2 tangan seorang, maf'ulun bih tu nadban, sunat, dalam keadaan sunat, fil jami'i ay fi jami'i at-takbirati, pada keseluruhan takbir yang berlaku, sunat angkat tangan Allahu akbar. Wa hadha takbiratu minal hayati. Ini satu benda yang perlu diberi peringatan juga kepada imam-imam khususnya. Dia kata wa hadhihi at-takbiratu, dan bermula takbir-takbir ini, hadhihi mubtada, at-takbiratu mubtada, badal, minal hayati ay sabitatun khabar, sabi ia minal hayati, sebahagian daripada sunat-sunat hay'ah. Jadi kalau tertinggal tidak perlu sujud sahwi. Kalau sujud sahwi hukum dia batal. Kecuali dalam mazhab Hanbali lah. Mazhab Syafi'i batal.
dan tak dituntut sujud sahwi. Bila tak dituntut dia buat juga, maka dia menambah rukun, maka batal dia punya sembahyang. Kata'awudhi ay wa dhalika takbirat minal hayat itu sabitatun sabiyah kata'awudhi, seperti berta'awudh, meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada syaitan-syaitan yang direjam. Sebelum daripada seperti ta'awudh wa du'a'il iftitahi, dan doa iftitah, wa du'a'i jar majrur al-iftitahi mudhafun ilaih. Itu semua doa sunah hayat belaka tu. Falasna fardan, bukanlah kesemuanya itu fardu dah. Takbir, doa iftitah, ta'awudh bukan fardu. Wala ba'dan, dan bukan juga sunat ba'd. Fala yasjudu litarkihinna, dan maka tidak bolehlah sujud oleh seorang litarkihinna, kerana meninggalkan akan semua itu. Litarkihinna idhafah masdar kepada maf'ul lam ta'liliyah. Yang hanya disunatkan tuntut sujud sahwi hanya tinggal sunat ba'd ataupun buat tambahan-tambahan rukun secara tidak sengaja, yang boleh membatalkan sembahyang kalau sengaja. Walau nasiyat takbirati wa syara'a fi qira'atil fatihati fatat walam yatadarakha. Tadaraka yatadaraku walam yatadarakha. Walau nasiya, dan jikalau lupalah ia seorang, maf'ulun bih at-takbirati, akan takbir-takbir yang 7 ataupun 5 tu. Wa syara'a, dan ataf pada nasiya, dan kemudian apa pada tu? Mulai masuklah ia seorang fi qira'atil fatihati, pada membaca akan Fatihah. Qira'atil Fatihah idhafah masdar kepada maf'ul. Qira'ati jar majrur al-Fatihati mudhaf ilaih. Jawabnya fatat, niscaya luputlah ia Fatihah tu. Luputlah ia takbir tu. Walam yatadarakha, dan tidak perlu sama sekali mendapati ia seorang dia akan takbir itu. Tak perlu ulang balik. Lepas dah baca Fatihah, ulang 7 pula, tak payah. Walau syakka, dan kalau dia buat pun, tuntutan takbir itu tak ada pahala dah. Tapi takbir itu sendiri ada pahala. Cuma tuntutan takbir itu pada tempatnya tak ada pahala dah. Dah luput. Tu. Walau syakka fi adadit takbirati, dan jikalau syaklah ia seorang fi adadit takbirati, pada bilangan takbir yang 7 ataupun 5 tu. Fi adadi jar majrur at-takbirati mudhaf ilaih. Jawab lau akhadha bil aqalli, ay akhadha asy-syakhsu, mengambillah oleh seseorang tu bil aqalli, dengan yang paling sedikit. Kalau syak 6 7 6 7 6 3 4 3 4 3, begitu. Kama fi adadir rakaati, ay wa dzalika akhdhuhu bil aqalli sabitun kama fi adadir, ay kama sabata, seperti mana yang telah sabitlah ia barang fi adadir rakaati, pada bilangan rakaat. Bilangan rakaat 2 ke 3 2 ke 3 ambil 2, 3 ke 4 3 ke 4 ambil 3. Wa yundabu an yaqra'a ta'wil masdar, jadi naik fa'il yundabu. Dan disunatkan akan bahawa membaca ia seorang ba'dal fatihati, selepas daripada bacaan Fatihah tu, fir rak'atil ula, pada rakaat yang pertama. Fir rak'ati jar majrur al ula, sifat. Sunat baca akan qaf, surah qaf. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat kedua, ay wa fir rak'ati tsaniyah, pada rakaat kedua, iqtarabatis sa'ah, surah tu, bi kamali suratain, dengan sempurnanya 2 surah tersebut, jahran, dalam keadaan kuatlah. Memang disunatkan untuk jahar. Ni paling panjang lah. Paling panjang surah Qaf dan iqtarabat. Kalau tak boleh, sabbihis dengan al-ghasyiyah. Wa insya'a, dan jika berkehendak ia seorang, jawab qara'a, niscaya bacalah ia seorang sabbihis rabbikal a'la fil ula, ay fil rak'atil ula, pada rakaat yang pertama. Wal ghasyiyata, dan baca surah al-ghasyiyah fi tsaniyati, ay fi rak'ati tsaniyah, pada rakaat yang kedua. Lilittiba'i, ay lilittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mengikuti perintah nabi, ataupun lilittiba' ni biasanya nabi buat secara live sebut, maka disebut lilittiba', kerana mengikut nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu ba'daha, ba'da salatil 'id, itu khutbatani naib fa'il yusannu, dan disunatkan selepas sembahyang raya tersebut, disunatkan naib fa'il 2 khutbah. Kena buat dua khutbah. Kena buat apa? 2 khutbah.
li jama'atin bagi satu jemaah. Li jama'atin pada jemaah. La li munfaridin, bukan pada orang yang sembahyang sendirian. Kalau orang yang sembahyang secara berjemaah, sunat untuk khutbah. Orang yang sembahyang sendiri tak perlu khutbah. Hatta kalau sembahyang raya di dalam rumah sekalipun secara berjemaah, sunat dia khutbah. Ka khutbatai jum'atin ay wa dhalika khutbatani sabitani sabitun sabit ia ka khutbatai jum'atin seperti dua khutbah Jumaat. Ka khutbatai jar majrur jum'atin mudhaf ilaih. Fi arkanin pada ruku-rukunya ataf wa sunanin dan sunat-sunatnya. Mestilah ucap alhamdulillah, puji Allah Taala, selawat ke atas Nabi dan sahabat. Ittaqullah, pesan kepada takwa, ayat Quran dan doa kepada kaum muslimin muslimat. Tu. Dan sunat-sunat dia lah la fi syurutin ay la fi syuruti sihhatil khutbah. Ay la la apa? Ay la yushtaratu bukan. La yatamathalu ataupun la tatamathalu khutbatani fil 'aid khutbatai jum'atin fi syurutin. Panjang. La ay la tatamathalu, tidak serupalah oleh khutbatani fil 'aid, dua khutbah dalam 'aid, khutbatai jum'atin, akan dua khutbah Jumaat, ataupun fi khutbatai jum'atin, pada dua khutbah Jumaat, fi syurutin, pada bab syarat sah. Fala yushtaratu fihi ma ay fi khutbatai al-'aid, maka tidak disyaratkan pada dua khutbah 'aid tu naib fa'il al-qiyamu, akan berdiri. Tak syarat dah berdiri. Kalau nak duduk pun boleh. Try lah. Siapa yang jadi khatib raya, semayang raya, try duduk. Tengok viral ke tak? Tu. Tu. Wala ghairi mana? La yushtaratu fiha al-qiyam wala ghairuhu ay wala yushtaratu fihi ma ghairul qiyam. Apa-apa yang menjadi syarat sah tak wajib dituruti pada khutbah raya. Wa ya'lamuhum a'lama yu'limu i'lam. Kalau i'lam ni memberitahu. Memberitahulah. Wa yu'limuhum, dan memberitahu oleh khatib itu akan mereka itu manusia fil fitri, pada sembahyang raya, al fitrata maf'ul bih kedua, akan bab zakat fitrah. Wa fil adha, dan pada sembahyang raya itu al udhiyata, akan bab kurban. Yaftatihul ula ay yaftatihu al khutbatal ula, membukalah ia seorang akan khutbah yang pertama tu bi tis'i takbiratin, dengan 9 takbir. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Biasa gitu lah. Wa thaniyati ay wa thaniyata ay wa yaftatihu al khutbata thaniyata bi sab'in, dengan 7 wilaan. Yang ni hal keadaan 7 dengan 9 tu muwalat berturut-turut. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa fi'luha wa fi'lu salatil 'aidi fil masjidi afdalu ini tasa'al masjid. Dan bermula membuat akan dia akan sembahyang Aid, idhafat masdar kepada maf'ul, melaksanakan sembahyang Aid fil masjidi jar majrur, dalam masjid itu khabar afdalu, terlebih utama, ay afdalu min ghairil masjid, terlebih utama daripada selain masjid. Ini tasa'ah, jikalau luah ia masjid tersebut. Ini tasa'ah. Mana kalau sempit buat dekat selain masjid boleh. Maka dia kata fa in daqa ay fa in daqal masjidu, jikalau sempitlah oleh masjid itu, fas-sahra'u afdalu ay afdalu minal masjid, maka bermula buat di tanah lapang itu khabar, lebih afdal, yakni daripada masjid. Masjid itu mafdul. Lebih afdal buat di tanah lapang lah. Kalau di Indonesia dia buat di tanah lapang. Kalau mazhab lain dia buat tanah lapang. Tak kisahlah ada masjid dan masjid, buat tanah lapang belaka. Kalau kita diqaidkan dengan kalau sempit. Wa yundabu alla ya'kula fil adha hatta yusalliya, dan disunatkan juga takwil masdar naib fa'il ay adamu aklihi, tidak memakan ia seorang fil adha, pada sembahyang pada hari raya adha, hatta yusalliya hatta ay yusalliya, sehingga sembahyang ia seorang. Kalau untuk raya Aidil Adha, pagi-pagi tak sunat makan pas sembahyang. Beza dengan hari raya Aidil Fitri. Wa ya'kula ataf pada an,
Dan makan ia fil fitri pada hari raya fitrah qabla salati sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang. Sebab nak mentahqiqkan, nak mentahakukkan kata ni bukan puasa, aku boleh makan dah. Makanlah. Tulah makan ketupat lah apa. Kalau kita bukan ketupat. Bukan ketupat, bukan sate, bukan nasi. Lepas tu, roti mengali. Roti mengali mesti ada. Roti mengali je. Hari tu kalau makan roti mengali je. Sudah. Roti mengali je. Roti mengali, rendang, cekari. Oh, sedap. Tapi sekarang tak dapat dah rendang. Rendang tak ada dah. Tak ada boleh masak dah. Tak ada dah orang masak rendang. Kari pun kari yang biasa-biasa lah. Tak kari macam raya dulu-dulu. Jadi makan roti mengali. Oh, sedap. Tak makan leng tak apa roti mengali. Tak lalu pulut-pulut ni. Pulut ke lemang ke tak cari. Kemudian tu betul. Wayakulu tu. Wayaghtasila ataf kepada alla yakula. Dan mandi ia seorang ba'dal fajri selepas daripada fajar sadiq. Sunat situ. Wa illam yusalli meskipun tidak semayang ia seorang. Sama lelaki atau perempuan tak semayang sekalipun sunat mandi sebab dia mandi kerana raya tu. Hatta orang haid orang nifas boleh sunat untuk mandi kerana dia mandi bukan untuk semayang. Dia mandi kerana hari tersebut. Dituntut orang yang haid nifas pun mandi juga. Wa yajuzu min nisfil lail wa yajuzu lightisalu haruslah fa'il oleh mandi min nisfil lail min ibtida bermula daripada separuh malam yakni separuh malam atsani yang kedua. Wa yatatayyaba ataf lagi pada alla yakula dan berwangi-wangian ia seorang wa yalbasa ataf lagi dan memakai ia seorang ahsanati abihi pakaiannya seorang yang paling baik idhafat sifat kepada musuh. Bukan kena beli baju baru, pakai yang paling baik. Tapi kalau istilah Melayu kita pakai baju raya, beli baju raya pun tak kisah. Cuma kalau sampai tahap lalai ibadat tu tak sepatutnya lah. Kita pakai apa yang ada ya. Tak pernah beli baju raya sejak kecil. Pakai apa ada ya. Tak ada nak kalut-kalut beli baju raya lah, baju sama warna lah. Macam-macam. Kecuali nanti kalau kita duduk seorang tak apa lagu tu, lah duduk keluarga dah, ada bini dah, kena ra'i juga bini tu. Kalau jenis peseng dia tiap tahun baju raya, kena belilah. Tak boleh ikut adat kita. Terasa kawan tu lagi. Kita tak apa duduk seorang. Duduk seorang tak apa, nak beli-beli tak mau sudah. Tapi kalau dah berkeluarga ni, kena ambil tahu juga hati orang. Bini lagu mana? Dia jenis peseng beli ke tak? Kalau jenis peseng beli, kena beli lah. Kemudian sebab kita tak beli ni, buang masa. Buang masa pergi supermarket lah apa, buang masa. Buat apa nak beli, pakai apa yang ada. Wa yadhhabu ila salati dan pergilah ia seorang ila salati jar majrur kepada sembahyang. Mana pergi sembahyang tolak pergi sembahyang lepas tu. Fi tariqin dalam jalan, pada satu jalan, wa yarji'u fi tariqin ukhra dan pulanglah ia seorang pada jalan yang lain. Sunat. Sunat di tempat lain di waktu pi tu jalan lain, pulang jalan lain. Supaya apa? Supaya kita macam-macam hikmah lah. Sebab apa tu? Supaya boleh minta fatwa ke orang, boleh minta tanya hukum, supaya boleh menyapa orang-orang yang muslimin yang lain. Macam-macam lah hikmah dia. Adalah kitab Taqribul Ba'id ila Yaumil Aid yang kita buat tu. Wa yundabu hudurus sibyani bizinatihim dan disunatkan naik fa'il hadirnya kanak-kanak bizinatihim dengan perhiasan-perhiasan mereka itu. Bawa budak-budak sekali boleh. Bawa budak-budak sekali merayakan, memeriahkan lagi. Wa man la tushtaha minan nisa'i ataf kepada sibyan dan juga sunat hadir orang perempuan yang la tushtaha, yang tidak dipanggil apa? La tushtaha ay la tushtahaman, yang tidak menarik perhatian minan nisa'i daripada kalangan perempuan bi ghairi tibin, tanpa ada wangian, wala zinatin, tanpa ada sebarang perhiasan, pakai buruk-buruk je, biasa-biasa je. Hak tu pun sunat hadir. Makna kalau yang tushtaha minan nisa, yang diberahikan daripada para wanita tu tak sunat mari.
Hak ni yang tua-tua. Yang berumur, pakai pun pakai yang tak elok, yang biasa-biasa je. Bukan tak elok tu mana buruk suruh, tak elok tu mana biasa-biasalah. Ini waktu raya. Sebab apa? Sebab kena jumpa orang ramai. Jumpa orang ramai. Sama jugalah ketika mana walimah, samalah. Ni walimah kau cantik. Sampai pening. Mana pengantin, mana hadirin pun tak tahu. Hadirat lebih lajak daripada pengantin. Oh, ceng. Masalah. Sebab tu tak gemar mana kalau walimah besar-besar ni. Tak gemar mana. Kalau lagi simple lagi bagus ya. Oh, lagi simple lagi bagus. Senang. Tak serabut. Sebab apa? Serabut bukan serabut apa? Serabut tengok orang yang mari. Kan mari tu apa-apa mari. Makeup tebal lah apalah. Merosakkan majlis. Merosakkan majlis orang. Asalnya tak ada maksiat, memaksiatkan majlis. Oh, jam lagu tu. Payah. Jadi kalau walimah tu paling lagi kecil tu lagi bagus ya. Lagi kecil lagi bagus. Besar-besar apa? Serabut kepala otak dia. Tengok pun sikit hati. Mana walimah aku ni? Kita mengaji lain, praktikalnya lain. Oh, sakit waktu tu. Paling kecewa adalah hidup dia. Kita mengaji lain, kita praktikal lain. Oh, paling kecewa lah ketika tu. Bila tak buat walimah aku tu. Walimah sunat. Tiba-tiba ada maksiat. Bila tak buat walimah. Tak buat walimah ketika tu lagi bagus daripada buat walimah. Kalau buat walimah boleh buat maksiat, boleh jadi maksiat. Buat walimah, tidak buat walimah ketika tu lagi bagus. Lagi afdal ketika tu. Kalau tak reti nak kawal, kalau tak reti nak atur. Lepas tu kena tanya orang reti, macam mana nak buat walimah ni? Makanan-makanan tu serah pada ahli makan lah. Ahli yang buat masak tu lah. Cara atur cara majlis tu, lagu mana, nak duduk mana, apa semua. Kena tanya orang tahu. Tapi masalahnya orang tahu tu kadang-kadang keluarga sendiri. Kalau keluarga sendiri ni payah nak sihat je. Payah nak nasihat. Orang yang paling tidak ambil manfaat bagi orang lain tu, keluarga dia sendiri. Keluarga dia sendiri tak ambil manfaat. Dia macam ada macam tak ada. Tapi kalau orang luar, kalau dia ada tu, diagungkan, dibesarkan. Sebab orang nak ambil ilmu dia. Tapi keluarga sendiri tak ada. Tak ada. Orang yang paling rapat, lagi rapat dengan dia, lagi banyak ujian dengan dia. Sebab apa? Lagi banyak tidak ambil manfaat pada orang. Lagi rapat dia hubungan dengan orang lain tu, lagi banyaklah dia tak ambil manfaat. Kebiasaannya begitu. Tambahlah keluarga sendirilah. Keluarga sendiri tak kisahlah siapa-siapa tu. Keluarga sendiri tu abang ke adik ke apa ke, isteri ke, siapa-siapalah. Orang lain ambil manfaat cukup banyak. Tapi anak sendiri, adik sendiri, pak sendiri dan sebagainya tak ambil manfaat. Rugi. Dan kita tak wajib mengajak pun kalau tidak disuruh. Dalam kitab Fathul Majid sebut tidak wajib mengajar kecuali tidak wajib mengajak selagi mana tidak disuruh. Tak wajib. Bukan tidak disuruh, tidak diminta. Tidak wajib mengajak selagi mana tidak diminta. Tidak wajib. Jadi orang lain gitu tu kadang-kadang tengok, lagu mana keluarga dia biasa-biasa je. Tapi orang lain sebab dia tak ambil manfaat. Orang luar yang ambil manfaat. Orang luar yang mari nak riwayat hadis lah, nak baca kitab fiqh dengan dia lah. Keluarga dia ridek. Allah. Kita tengok kadang-kadang ngarut kau tu. Macam mana? Tepuk dia. Patutnya orang lagi rapat, lagi bagus ambil manfaat. Dia lagi teruk. Lagi mensia-siakan. Itu cukup tak bagus lah. Wal'iyadu billah. Sama lah. Keluarga sendiri, kawasan sendiri, tempat sendiri, negeri sendiri tak akan ambil manfaat sebanyak mana orang luar. Biasanya begitu. Bukannya mesti begitu lah. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Dia tak ambil ihtimam. Dia kata, dulu aku kenal macam ni, macam ni. Alah, biasa lah. Dulu dia kenal zaman budak-budak. Budak hingusan. Dia macam tak percaya. Balik-balik kampung tu jadi aling, tak percaya. Jadi dia pun gaul macam orang biasa lah. Itu. Aduh. Macam mana lah. Serabut. Patutnya balik tu tanya lah bab hukum ke apa ke. Bab agama. Tak ada. Sembang deling pula. Empat orang pula. Lagi dia tak pergi. Apa. Buang masa.
Itu satu ya. Benda yang boleh buang masa kita tak boleh. Tak pergi tak apa buang masa. Buang masa kita ni banyak. Kita dah lah banyak buang masa dah. Buat benda buang masa lain pula. Macam zaman belajar pun tak pergi mana-mana, mengaji. Pergi tempat lain, ada keperluan tak ada keperluan, buang masa. Hadir program kelas ke apa yang tak ada kaitan, buang masa. Tak pergi. Duit ngaji tu. Betul tu Jadi buang masa banyak. Kemudian wa yundabu huduru habis itu. Wa yahduru itu. Wa yukrahu limustahatin dan dimakruhkan dia akan hudur limustahatin bagi orang yang diberahikan daripada para wanita, orang yang cantik, orang yang muda, dimakruhkan pergi. Boleh pergi tapi makruh. Tu jelah. Wa yabkurun nasu dan berpagi-pagilah oleh manusia itu liya'khudhu untuk mengambil oleh mereka itu majalisahum tempat duduk mereka, akan tempat duduk mereka maf'ulun bih. Wa yantadhiru dan tunggulah mereka itu maf'ulun bih as-salata akan sembahyang. Wa yahdurul imamu waqta salatihi waqta maf'ulun fi salati mudhafu ilaihi dan hadirlah oleh imam pada waktu sembahyang raya. Jadi imam mari lambat, sunat mari lewat. Mana dia mari tu terus sembahyang. Wa ajjala yu'ajjilu wa ajjilul hudura fil adha dan mempercepatkan mempercepatkan oleh imam akan hadir fil adha pada sembahyang hari raya adha. Wa yuakhirul hudura fil fitri qalilan dan melewatkan imam akan hadir itu dalam sembahyang raya qalilan sedikit. Kena lewat sikit kalau sembahyang raya. Sebab apa? Wa hikmatu ta'jilil hudur fil adha wa ta'khirihi fil fitri ittisa'u waqti at-tadhhiyati khabar. Kerana nak luah masa korban. Sebab tu sembahyang raya Aidil Adha cepat sikit sebab nak meluaskan masa korban, tambah hari Jumaat pula. Wa waqtu sadaqatil fitri dan waktu sedekah fitri iaitu waktu bayar zakat fitrah. Qabla salati sebelum daripada sembahyang. Sebab tu mari lewat sikit. Bayang pukul 9 pun tak apa. Tapi sekarang tak sembahyang pukul 9 dah. Dulu zaman kecil-kecil dulu raya Aidil Adha, Aidil Fitri tu pukul 9. Sekarang bukan pukul 9 dah. Pukul 8.30 dah. Setengah-setengah 8 suku. Tak sabar nak raya. Tu habis. Kemudian masuk pula isu seterusnya. Second last, at-takbiru fil aidi. Takbir pada hari raya. Ni bukan takbir sembahyang, takbir itulah Allahu akbar, Allahu akbar. Yundabu takbiru fil aidi li kulli ahadin. Disunatkan akan fa'il takbir tu fil aidi jar majrur pada hari raya li kulli ahadin pada setiap orang, sama ada hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Wa huwa dan bermula dia takbir itu khabar sabit ia ala qismaini atas dua bahagi jar majrur. Mursalin takbir mursal ataf wa muqayyadin dan takbir muqayyad. Mursal ni betul salah, muqayyad diqaid dengan suatu. Fal mursalu ataupun dipanggil takbir mutlak. Mursal ataupun takbir mursal, takbir mutlak. Takbir mutlak saja. Kau panggil apa? Ingat. Mursal lah. Okey, mursal ni pada malam raya sampai hari raya esok. Sampai sembahyang esok. Fal mursalu maka bermula takbir mursal itu ialah dhamiru faslin khabar ma la yataqayyadu bihalin. Barang yang tidak diqaidkan, tidak qaid oleh barang itu bihalin dengan satu keadaan, tak qaid. Mana? Bebas. Bahkan idrab intiqali fil masajidi pada dalam masjid wal manazili dalam rumah-rumah wa turuqi di jalan-jalan. Kalau kat Indonesia zahirlah. Lepas malam raya tu pakat pusing satu kampung takbir. Jalan-jalan. Yusannu fil aidaini disunatkan dia akan takbir tu pada dua hari raya jar majrur. Min ghurubis syamsi bermula daripada terbenam matahari idhafah masdar kepada fa'il lailatai Aidil Fitri pada dua malam Aidil Fitri dan wal adha dan adha ila sehinggalah ayyuhrima sehingga takbiratul ihram lah fa'il oleh imam bi salatil aidi dengan sembahyang raya. Mana start malam raya dah? Malam raya tu mana?
terbenam matahari, sama ada Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Mula situ takbir dah berterusan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wal muqayyadu, dan bermula takbir muqayyad itu khabar. Huwa ialah ma yu'ta bihi, barang yang dibawa datang dengan dia dengan barang aqibas salawatil mafrudati wan nawafili, selepas daripada sembahyang-sembahyang sifat yang difardukan dia akan sembahyang, wan nawafil, dan sembahyang-sembahyang sunat. Dan sembahyang-sembahyang sembahyang sunat. Wan nawafili ataf kepada as-salawat. Mana hari raya Aidil Adha ni kalau muqayyad khilaf pada sembahyang hari raya Aidil Fitri, khilaf ada ke tak? Pandangan mu'tamad tak ada. Mu'tamad muqayyad hanya berlaku pada adha. Tu sebab itu disunatkan untuk malam raya kejap kan. Disunatkan pada malam raya Aidil Fitri khususnya untuk takbir selepas zikir. Pas mayang tu takbir dulu, zikir dulu, lepas tu takbir. Sebab apa? Sebab nak elak waham daripada berlakunya takbir muqayyad. Berlaku takbir muqayyad seolah-olah macam takbir muqayyad tu, dia takbir selepas daripada semayang takbir. Kalau takbir muqayyad, dia takbir lepas semayang, dia takbir lepas tu zikir. Ini terbalik, zikir takbir. Sebab malam raya bukannya ada takbir muqayyad, tak ada. Dia takbir musar. Maka dia zikir kemudian takbir. Tapi boleh ke tak buat takbir dulu kemudian zikir? Sebahagian pendapat kata boleh juga. Tak ada masalah. Cuma nak kata yang mu'tamad ataupun yang lebih aulanya ialah takbir dulu baru zikir dulu baru takbir. Kerana nak mengelakkan daripada berlakunya waham itu takbir muqayyad. Bukan takbir muqayyad. Takbir muqayyad selepas salamnya terus takbir, lepas tu baru zikir. Itu. Jadi orang yang naik jadi tu imam itulah yang kena bimbing, kena bagi tahu. Sebenarnya selama ni kita buat ni betul tu betul, cumanya tak menepati kaedah. Kena cakap tu imam pun. Sebab kalau tiba-tiba kampung kita tu selepas salam tu terus takbir, kemudian zikir, tiba-tiba kita buat sebaliknya, orang nanti lagu mana ni? Kena bagi tahu siap-siap lah sebelum sembahyang isyak tu. Ataupun selepas sembahyang isyak ke terus bagi tahu kita ni sebenarnya kena takbir dulu. Kita ni sebenarnya kena zikir dulu baru takbir untuk hari raya Aidil Fitri. Kalau hari raya Aidil Adha yang setiap semayang tu, tu tak apalah, kita takbir dulu baru semayang. Kita takbir dulu baru zikir, silap. Kita takbir dulu baru zikir sebab dia muqayyad. Kalau hari raya Aidil Fitri ni dia mursal. Dia mursal malam tu, dia tidak ada muqayyad. Kalau Aidil Adha dia ada muqayyad, dia ada mursal. Mursalnya berlaku pada malam raya dan setiap semayang muqayyad. Tu. Yusannu fil adha faqat, disunatkan dia akan muqayyad ini pada sembahyang raya Aidil Adha sahaja. Bila mula tu? Min subhi yaumi Arafah, daripada subuh hari Arafah. Ni pun alhamdulillah lah, masyarakat kita sekarang dah mula subuh hari Arafah. Dulu tak ada. Dulu start daripada malam raya, walaupun ada pendapat kata malam raya. Dalam kitab Al-Majmu' dia sebut semua pendapat lah. Pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, subuh hari Arafah mula dah. Bukan mula takbir mursal dah, takbir muqayyad. Lepas main subuh tu takbir dah. Lepas tu main sunat takbir pula. Begitulah. Ila al-asri, sehingga asar, fi akhiri ayyami tasyriki, pada akhir hari-hari tasyriq. Iaitu pada 13 Zulhijjah, malam sa'i maghrib habis. Al-thalathati, sifat yang 3. Kerana apa? Lilittiba'i, ay littiba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha istihbabut takbiri al-muqayyadi. Bermula ini tuntutan sunat takbir muqayyad ni sabitun, khabar sabit ia bin nisbati, dengan nisbah li ghairil haji, pada selain daripada orang yang buat haji. Ni orang yang buat haji yang orang yang tak buat haji. Start daripada subuh Arafah sampai akhir hari tasyrik, hari asar. Yang ni sebelum terbenam matahari. Ammal hajju, adapun orang yang buat haji, jawab lagi pula khabar. Fayukabbiru, maka bertakbirlah ia haji aqiba kulli salatin, selepas daripada setiap sembahyang tu, min zuhri yaumin nahri,
daripada zuhur, hari nahar ni hari raya. Zuhur hari raya tu. Li'annaha kerana bahawasanya bahawasanya salatul Aid kejap. Li'annaha awwalu salatihi ba'da. Kerana bahawasanya salatul zuhri tu ialah khabar awwalu salatihi, ialah awal sembahyangnya haji ba'da intihai waqti talbiyah, selepas selesainya waktu talbiyah. Waktu talbiyah sebelum tu. Waktu talbiyah sebelum daripada tu. Lepas tu sunat takbir bila? Iaitu mula daripada selepas sembahyang zuhur hari raya. Untuk orang yang haji. Ila aqibi subhi akhiri ayami tashriqi, sehingga habis subuh akhir hari tashriq. Hari yang ke-13 Zulhijjah, subuh tu habis. Kerana apa habis? Lianna salatu subhi khabar akhiru salatihi bi Mina. Ialah akhir sembahyangnya haji pada Mina. Ketika nak bertolak tempat lain dah. Wala yukabbiru lailatul adha, maka tidak bertakbirlah oleh orang haji ni pada malam Lailatul Adha, pada malam raya Aidil Adha, dia tidak bertakbir. Lianna syi'arahu syi'arul haji, kerana bahawa syiar orang yang buat haji ketika tu ialah khabar at-talbiyatu, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Wa kadza, dan begitu juga lau ahrama yuhrimu, ihram. Ahrama bil haji, berihramlah ia seorang dengan haji. Inda bertidai awwali lailatin min syawal, inda ketika mana permulaan awal malam daripada Syawal. Permulaan awal malam daripada Syawal. Kalau dia berihram haji start situ, awal ke akhir-akhir Ramadan, malam raya tu, la yukabbiru juga, tidak sunat takbir ia orang yang ihram tu, bal yulabbi, bahkan hendak sunatlah dia bertalbiyah. Sampai tahap tu. Kalau dia dah ihram start situ, start malam raya Aidilfitri, dah ihram dah untuk haji, lama. Lama bah, 2 bulan kena tunggu. Start situ dah ihram dia. Betul-betul dia bertolak awal ni. Maka ketika tu tak sunat dia takbir, sunat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan sebagainya. Wasighatuhu wasighatut takbir, dan bermula ungkapannya ungkapan takbir. Sighatu mubtada'hu mudhafu ilaih. Al-mahbubatu, yang dituntut, yang disukaikan dia akan sirah tu ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hak ni pun satu juga, tukang tekong pun kena tahulah huruf apa yang kita sebut tu, jangan silap. Biasanya walillahil hamd dengan ha, bukan dengan ha. Jeng. Tu. Hak lain bagus dah. Walillahil hamd. Dia jadi ha, dia tak jadi ha. Wa yustahabbu, lagi pula walillahil hamd. Bukan walillahil hamd. Ham ya, dah tak sebut. Jeng. Ada haja. Wa yustahabbu ay yazida ta'wil masdar na fa'il ustahab. Dan disunatkan bahawa menambah ia seorang ba'da takbirati tsalitsati, selepas daripada takbir yang ketiga. Yang tadi tu sampai walillahil hamd 1, lepas tu ulang lagi 2, ulang lagi 3. Selepas 3 ni tambah hak ni sunat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kena betul lah makhraj huruf tu. Tambah sini lagi teruk, macam-macam dengar. Wa azza jundahu wa hazama, jadi hazama tu. Wa hazama al-ahzab jadi ahzab. Jadi tukar habis belaka. Sini kena perhati sikitlah tukang tekong takbir tu. Habis selesai.
Kemudian yang terakhir, at-tahni'atu wal musafahatu fil 'aid. Ucap tahniah dan bersalaman pada hari raya. Tahniah apa ni? Kalau orang Arab, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Tahniah tu dia panggil izharus surur, menzahirkan kebahagiaan. Tapi bila seharian kita selamat hari raya Aidilfitri 30 Syawal tu dia tak salah, taklah jadi kafir ke haram ke tak, tapi tak kedalah. At-tahni'atu bermula tahniah itu khabar diddu ta'ziyati, lawan bagi ta'ziah. Ta'ziah ni bila mati. Mati ni kita doakan dia. Ni nak membahagia, ni kita nak menzahirkan kebahagiaan. Kita tahniah ke orang. Fahiya, maka bermula dia ta'ziah itu. Fahiya, maka bermula dia tahniah tu. Ad-du'a'u khabar, ialah doa bi'au bisururi, dengan kembalinya kegembiraan tu. Mari balik kita pun tahniah, doa taqabbalallahu minna wa minkum. Bahasa Melayu pun tak apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah ibadat kita. Lesah. Wa ta'ziyatu, dan bermula ta'ziah itu khabar hamlul musabi ala sabri, menanggungkan orang yang kena musibah itu ala sabri, atas sabar. Mana suruh sabar. Lepas tu kita ta'ziah. Ta'ziah pun ada doa dia juga. Biwa'dil ajri, dengan janji baik dari sudut pahala. Wa du'a ilahu, dengan dan berdoa padanya, pada orang yang musab, orang yang ditimpa musibah tu. Qala al-ulama, telah berkatalah fa'il oleh ulama, at-tahni'atu bil 'aidi, bermula tahniah dengan hari raya itu, ka qaulin nasi, seperti perkataan manusia, ba'dihim, sebahagiannya, li ba'din, pada sebahagian lain. Ba'di itu badal bagi an-nas. Taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan menerimalah oleh Allah daripada kami dan kamu. Au nahwu dzalik, au nahwa dzalik, ataupun seumpama demikian itu, mimma jarat bihil 'adatu, daripada barang yang telah berlakulah pada barang itu oleh adat. Mustahabbatun, khabar at-tahniah, itu disunatkan. Mustahabbah, sunat. Taqabbalallahu minna minkum, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah amalan kita ni. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Tu. Li'anna al-maqsuda minha ad-du'a, karena bahawasanya ini maksudkan daripada tahniah tu ad-du'a, doa. Tu asalnya. Lepas tu kita kena doa sikit tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah ibadat kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa tawaddudu, bukan setakat doa, tapi at-tawaddudu, ataf, dan berkasih sayang. Wa izharus sururi, dan menzahirkan kegembiraan. Apa-apa perkataan yang menzahirkan kegembiraan, yang menimbulkan doa, merapatkan kasih sayang, itu dituntut mustahab fi al-'aid. Wa waqtuha wa waqtu tahniah, dan bermula tahniah 'aid ni. Tahniah 'aid ni bila berlaku? Lil fitri, untuk raya fitrah, ghurubus syamsi, bermula khabar terbenamnya matahari. Malam raya tu, mula situ dah. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Kalau sebelum tu tak sunat, belum waktu ni lagi. Wa fil adha, dan pada hari raya adha, fajru arafata, pada waktu subuh hari Arafah, kat takbiri, seperti takbir. Waktu subuh hari Arafah tu boleh dah ucap selamat hari raya Aidil Adha, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi jarang dibuat. Orang ingat, belum raya lagi. Nampak cerak tak mengaji. Tu je. Nampak cerak tak mengaji tu. Adalah. Boleh dah ucap tahniah pada subuh Arafah. Wa kadza, dan begitu juga. Wa kadza istihbabut tahniati bil 'aid bil 'ami. Yani kalau kita Syekh Syirwani dia kata gini, wa tusannu tahniatu bil 'aidi wa nahwihi minal 'ami wasyahri. Kita ucap tahniah benda lain lah pada tahun-tahun tertentu, wasyahri, dan bulan tertentu. Pun sunat juga al mu'tamad. Apa-apalah tahniah tu. Ana izharus surur. Ma'al musafahati, beserta bersalaman, 'inda ittihadil jinsi, ketika mana bersamaan jenis. Bukannya lawan jenis yang ajnabi. Ni pun jarang kau ni berlaku ni. Salam ipak dengan ipak, bagus punya, lo maksud.
Ipak dengan ipak, sepupu dengan sepupu, cium pipi tu kat atas. Allah lah, macam mana lah raya dosa dah weh. Jahil dengung lah kawan tu. Nak teguk depan-depan kan, jahil apa? Nak teguk depan-depan kan, terasa pula. Tak teguk, duk tepuk di dalam hati. Allah, teruklah jahil masyarakat weh. Hak ni pun tak lepas. Macam mana lah nak mati esok, tak tahulah. Sediaan apa yang kita bawa ni? Oh, pelik aku lah. Buat ibadat mangat tau. Buat haram tak mau minta tau. Buat ibadat minta banyak. Ibadat kau, oh, dia susun oh. Macam Quran. Juzuk, 2, 3 juzuk sehari khatam. Zikir, subuh ni. Asak ni, zuhur ni. Tiba-tiba dalam buat haram ni tak ambil tahu. Dia buat. Habis gugur pahala. Salang lah ipak dengan ipak, sepupu dengan sepupu. Habis pahala. Apa? As-sayyi'atu yudhibna al-hasanatu yudhibna as-sayyi'at. Mafhum mukhalafah, as-sayyi'atu yudhibna al-hasanat. Benda-benda yang dosa juga akan menghilangkan pahala. Sebab nak timbang berat, mana baik mana buruk. Jadi sia-sialah ibadat buat. Banyaklah dosa di hari raya tu. Tu. Dan bila tiba hari raya Syawal, sunat kahwin. Sunat kahwin bulan Syawal. Dalam fatwa ini sebut sunat kahwin bulan Syawal, sunat bersetubuh bulan Syawal lepas kahwin, sunat buat walimah lepas Syawal, lepas tubuh, lepas kahwin. Lagi pula macam-macam macam-macam. Sunat fatwa ini sebut sunat nikah, akad nikah hari Syawal, bulan Syawal. Sunat setubuh pas nikah tu bulan Syawal. Sunat buat walimah lepas tubuh tu, lepas ketika mana masuk Syawal. 3 ni bulan Syawal. Hak ni jarang orang buat ni. Agak-agak mustahil orang buat. 3 ni ikut turutan. Tu kalau 3 lah setakat akad nikah tu ada lah. Akad nikah, pas akad nikah, sebelum buat walimah bulan Syawal, setubuh. Pas tubuh walimah. Dalam bulan Syawal, dalam bulan yang sama. Tu afdal. Dalam masjid pula, pagi pula akad nikah. Banyak dah afdal tu. Kemudian mana dia? Fala yusafihu, safaha yusafihu. Wa fala yusafihu ar-rajulu al-mar'ata. Al-mar'ata maf'ulun bi, ar-rajulu fa'il. Maka tidak bersalamanlah ia. Maka tidak bersalamanlah ia lelaki maf'ulun bi akan perempuan itu. Tak bersalaman. Tak boleh bersalaman, haram. Wala aksuhu. Bukannya lelaki tak boleh salam perempuan, perempuan pun tak boleh salam lelaki. Wa mithluha al-amradul jamilu wa mithluha wa mithlul mar'ah. Dan bermula seumpama perempuan itu orang lelaki amrad yang cantik, yang licin habis lagi comel pula. Tu pun haram juga, pendapat muktamad. Sebagian pendapat kata tak haram sebab dia lelaki juga. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar, telah berkata al-Hafidh Ibnu Hajar, yakni al-Asqalani, anna tahni'ah, bahwasanya tahni'ah itu khabar masyru'atun, disyariatkan dia, dituntut dalam syariat. Masyru'atun ni makna dituntutkan dalam syariat. Wa yuhtaj, apa ni? Allah, apa ni? Wa yuhtajju li umumi tahni'ati bima yahduthu min ni'matin aw yandafi'u min niqbati bimasyru'ati sujud syukri wa ta'ziyah. Wa yuhtajju, yahtajju ke yuhtajju? Wa yuhtajju, okey, wa yuhtajju, dan dibuat hujjah akan dia, akan istihbabut tahni'ah tu, ketuntutan sunat tahniah tu dihujahkan li'umumi tahniati, kerana keumuman tahniah, bima yahduthu, pada barang yang berlakulah ia barang, bayan, min ni'matin, daripada nikmat, au yandafi'u, ataupun untuk menolak ia barang, min niqmatin, daripada bukan nikmat, daripada benda yang bukan nikmat, benda yang sakit, bimasyru'iyati sujudi syukri, dengan pensyariatan sujud syukur, wa ta'ziyati, dan ta'ziyah. Ta'ziyah untuk dafa' indifa' min niqmah, kalau sujud syukur untuk yahduthu min ni'mah. Gitu. Jadi ada
secara umumnya tahniah dalam bentuk takziah kalau dia tu tahniah dalam bentuk sujud syukur kalau dia tu mendapat nikmat. Takziah kalau dia tu mendapat sengsara. Yang mana itu merujuk pada doa belaka. Doa belaka tu takziah, doa, sujud syukur pun asal pada makna solah. Makna solah, asal makna solah tu doa juga. Kita doa dalam sujud syukur tu. Tu. Wa bima, dan ataf kepada bima, dan juga dihujahkan boleh tahniah tu disunatkan ketika hari raya bima fis sahihain, ai bima thabata, dengan barang yang telah sabit lah ia barang fis sahihaini, pada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Ka'b bin Malik, daripada Ka'b bin Malik, fi qissati taubatihi, pada kisah taubatnya Ka'b bin Malik, lamma takhallafa, tatkala tertinggallah ia Ka'b bin Malik, an ghazwati Tabuk, daripada ghazwah peperangan Tabuk, dia tak mari. Dia tak mari. Annahu, bahwasanya, lamma busyira, tatkala diberikan khabar gembira akan Ka'ab tu, biqabuli taubatihi, dengan penerimaan taubat Ka'ab tadi, tak mari perang Tabuk, wa madha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah lalulah ia Ka'ab bin Malik kepada Nabi SAW. Dia pun lalu depan Nabi SAW. Faqama ilaihi, maka berdirilah kepadanya, kepada Talha, kepada Ka'ab bin Malik itu, fa'il. Siapa yang berdiri? Talhatu ibnu Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah berdiri untuk dia. Fahanna'ahu, kemudian mengucap tahniah ia Talhah akan Ka'ab bin Malik. Tu hadis yang jelas. Tahniah sebab apa? Sebab diterima taubat. Allah. Tahniah sebab diterima taubat, bukan sebab dapat iPhone. Kalau kita dapat berita diterima taubat di Allah Ta'ala, seronok ke tak tau? Ataupun benda biasa ni, biasa. Tak kau mengaji rasa biasa dah. Mengaji dapat, kita mengaji buat apa? Kita mengaji dapat ilmu. Allah, ilmu ya. Dia kata biasa gitu ilmu ya. Tak ada duit-duit apa. Kalau mengaji nak duit, tak mengaji agama. Mengaji benda lain. Bisnes ada, macam-macam. Selain agama, macam-macam. Perubatan, engineering. Tu buat duit belaka tu. Kalau nak mengaji agama, kena berani miskin. Dalam kiai kat Indonesia tu, kalau nak mengaji agama sungguh, kena berani miskin. Bukan suruh jadi miskin. Kena berani ditakdirkan miskin. Kena berani. Sebab kita punya kerjaya agama kita, kerjaya orang yang mengaji agama ni, ikhlas lillahi ta'ala sepatutnya. Maklum tu datang daripada Allah Ta'ala belaka. Terjaga, terpelihara dia. Jadi kena yakin kena berani miskin. Apa tak tu? Bahasa dia tu. Kena berani miskin. Kalau nak kaya, jangan mengaji agama, mengaji benda lain. Kalau masuk degree, masuk diploma bergaya Islam, fikir nak kerja apa, tak payah mengaji. Keluar daripada kos, ambil kos lain. Perubatan ke, engineering ke, tak payah. Hak tu benda-benda yang boleh merosakkan. Fikir benda-benda tu boleh merosakkan. Dia tak percaya, tak boleh lagi. Dia tak yakin benda hak tu lagi. Dia tak boleh pergi lagi. Tak payah. Pergi masuk kos lain. Ambil tahu pasal fardu ain sudah. Tak payah masuk bidang agama yang esok-esok orang panggil hang ustaz. Panggil ustaz, ustazah. Tapi entah apa-apa, ngaji tak sungguh, habis ngaji tak sungguh, nak bawa modal apa? Tak ada modal. Bila tak ada modal, mula wa tusannul ijabatu, dan disunatkan untuk menjawab naib fa'il. Menjawab tahniah yang hasil daripada orang yang ucap tahniah yang mendoakan kita tu. Fiha ay fit tahniah. Binahwi, dengan umpama taqabbalallahu minkum, mudah-mudahan menerima oleh Allah daripada engkau juga. Ahyakumullahu li amthalihi, mudah-mudahan memanjangkan umur akan kalian oleh Allah Ta'ala, menghidupkan akan kalian oleh Allah Ta'ala panjang umur lagi, li amthalihi kulla amin wa antum bi khair, pada setiap tahun, dan kalian itu dalam keadaan baik semata-mata. Tu doa kita ucap balik. Jawab itu, jawab doa. Wa'lam, ketahui. Okey. Wa'lam, ketahuilah olehmu, innama ja'alallahu al-'aida, menjadikan oleh Allah Ta'ala maf'ulun bih akan hari raya itu, li'ibadihil mu'minina, bagi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, sifat yang beriman mereka itu hamba Allah. Kenapa? Ba'da ikmalihim al-ibadata, ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan hari raya itu bagi hamba-hamba yang beriman. Ba'da ikmalihim al-ibadata maf'ulun bi ikmal, selepas ba'da zaraf zaman, ikmali mudhaf ilaih, him mudhaf ilaih, idhafat masdar kepada fa'il.
selepas menyempurnakan oleh mereka itu akan ibadat. Ibadat apa? Ibadat puasa. Falaisal aidu liman laisal jadi. Ni. Ni penting ni. Sekejap ni keyword penting ni. Ni keyword penting. Apa dia? Iaitu dia kata falaisal aidu liman labisal jadida. Bukanlah aid itu bagi orang yang memakai iaman akan al-jadida, ay al-thawbal jadida, akan pakaian baru. Bukanlah hari raya tu orang yang pakai pakaian baru. Bal ta'atuhu tazidu, bahkan ketaatan-ketaatannya abdu itu tazidu, seseorang man tu tazidu, bertambah ia. Khabar ta'at. Ta'atu mubtada'hu mudhaf ilaih, tazidu khabar. Wala liman tajmalu libil malbusi, dan bukan bagi orang yang bercantik-cantik ia. Taklah tajammala sini kot. Wala liman tajammala bil malbus, orang yang bercantik-cantik ia man tu bil malbusi, dengan apa yang dipakai, wal markubi, dan apa yang ditunggang. Bal liman ghufirat lahu dzunubu, bahkan bagi orang raya itu bagi orang yang diampunkan baginya nyaman tu az-dzunubu, naik fa'il, akan dosa-dosanya. Raya ni untuk orang yang dia dapat diampunkan dosanya, dapat menambah ketaatan dia sehingga jumpa Ramadan akan datang. Tu raya sebenar. Fanas'alullah, maka memintalah oleh kita maf'ulun bih akan Allah, ayyakuna ta'wil masdar, jadi maf'ulun bih kedua, akan bahawa adalah ia seorang itu lidzunubi, bagi dosa-dosanya itu, ghafiran, khabar yakun. Ghafiran, diampun. Kalau ikutkan maghfuran lah, yang diampunkan dia. Mana? Fanas'alullaha ayyakuna bukan. Yakuna tu kembali pada Allah. Baru kena. Betul. Ghafiran tu khabar yakun muqaddam, khabar yakun muakhar, lidzunubi bukan. Ghafiran tu khabar yakun, lidzunubi muta'allaq pada ghafir. Ayyakuna Allahu, mudah-mudahan adalah Allah Taala itu mengampunkan akan dosa kita. Lidzunubi, dzunub itu maf'ul bih lam zaidah, maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih apa? Muqaddam. Walil uyubi satiran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupkan akan aib-aibnya, menutupkan akan aib-aibnya, menutupkan akan aib-aibnya, segala aibnya. Habis, selesai. Wallah, habis. Mudah-mudahan begitulah. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan, masuk hari raya dalam keadaan diampunkan dosa keseluruhannya, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, dan bertambahlah ketaatan kita selepas raya tersebut sehinggalah ke hari raya ke Ramadan akan datang insya-Allah taala. Wa hadza akhiru ma sarattuhu, dan bermula ini hadzal mazkur, bermula ini yang lah ni lah akhir ni, ialah khabar akhiru ma sarattuhu, ialah akhir barang yang menulislah oleh aku akan dia akan barang. Dia sarada ni asal pada zakara ataupun qara'a, membaca, menyebut. Inilah akhir barang yang menyebut oleh aku akan dia. Wa tamamu, ataf pada akhiru, wa tamamu ma abraztuhu, dan kesempurnaan barang yang menzahirkan oleh aku akan dia akan barang. Inayatallahi ta'ala, kerana pertolongan Allah Ta'ala, maf'uli ajlih, kerana pertolongan daripada Allah Ta'ala. Hadza akhiru ma sarattuhu wa tamamu ma abraztuhu inayatallahi ta'ala, kerana pertolongan Allah Ta'ala. La bihauli minni, bukannya dengan upaya daripada aku, wala biquwatin, ay wala quwatin minni, dan bukan kekuatan daripada aku yang aku siapkan benda ni. Walhamdulillahi, dan bermula puji-puji itu hanya mustahak bagi Allah, awalan wa akhiran, awal dan akhir, bersifatnya Allah Ta'ala dengan qidam, sifatnya Allah Ta'ala dengan baqa, wa zahiran wa batinan, zahir dan batin. Wa inni, dan sesungguhnya aku, la arjullaha, akan mengharaplah oleh aku akan Allah Ta'ala, ayyan fa'ana ta'wil masdar maf'ul bih kedua, bahawa memanfaatkan ia Allah akan kami, bima 'allamana, dengan barang yang mengajar ia Allah akan kami, ay bima 'allamana, betul lah. Wa ayyufaqihana, dan bahawa memfaqihkan oleh Allah akan kami, memahamkan oleh Allah akan kami, fi dinihi, fi dinillah, dalam agamanya ya Allah.
wa ayyamunna alaina. Ni semua doa pada kita ni. Amin lah kau ni. Wa ayyamunna, dan bahawa mengurnialah ia Allah alaina atas kita bi'afwihi, dengan keampunannya ya Allah. Amin. Wa yudkhilana, dan memasukkan oleh kita, semua ataf kepada ayyam fa'ana, dan memasukkan oleh Allah akan kita darussalami, pada syurga Darussalam, bikaramihi, bikaramillah, dengan kurniaan Allah Ta'ala, wajudihi, dan dengan kedermawanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kemuliaan kemurahan Allah Ta'ala. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama. Dan mudah-mudahan memberi rahmatlah fa'il oleh Allah atas penghulu kita. Siapa itu? Ataf bayan Muhammadin, Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya Muhammad, wa ashabihi, dan atas sahabat-sahabatnya Muhammad. Ataf salla wa sallama, dan memberi kesejahteraan ya Allah akan para nabi dan para sahabat. Falhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kitab yang ketiga kita khatam dalam bulan Ramadan pada hari nuzul Quran. Hari nuzul Quran, malam nuzul Quran semalam dah. Hari nuzul Quran yang cuti umum ni pada hari ini. Alhamdulillah 3 kitab. Sepatutnya 4 kitab lah khatamnya. Atufatus Saniyah, Syarah Jurumiyah tu. Tapi nampak tak ada tu. Kalau nak pecut pun takut penat letih. Terlalu pecut letih kok. Kita bukan pecut nak khatam apa, mana kita rancang elok dah untuk boleh khatam. Ni tak sempat jugalah. Tufatus Saniyah tu akan datang insya-Allah dengan matan bina, dan kitab-kitab yang lain seperti Sulamut Taufiq dulu tak habis lagi baca, Syarah Kafrawi, Syarah Faridah Fara'i, Aqidatun Najin. Lepas tu apa lagi? Syarah Maraqi Al-Ubudiyah, syarah kepada Bidayatul Hidayah. Itu akan datang belaka insya-Allah taala. Tak lama, tak cepat lama. Doa-doalah kita ni, mudah-mudahan dipermudahkan urusan untuk Viva dan lulus insya-Allah taala. Semenjak daripada Covid tu, kira setakat video yang kita tengok ni lebih kurang 1600 lebih video. Mana 1600 lebih majlis dah sepanjang kita master ni yang buat secara online. 1600 lebih video ataupun live majlis yang kita sudah buat. Mana banyak dah lah. Alhamdulillah, hari ni Risalatus Siyam fi ihkami wadhaifi Ramadan khatam. Bolehlah baca ke orang, insya-Allah taala, ke kampung kita ke, adik-beradik kita ke, kalau diminta. Kalau tak minta jangan baca. Kalau diminta baca, tak diminta jangan baca. Macam kita ni, macam kita ni apa panggil? Orang utara panggil, kita ni nak sangat panggil apa? Allah, lupa dah istilah, lama tak duk Penang habis dah. Jangan nampak minta sangat dia orang istilah tak ingat jangan nampak minta sangat lah nak baca korang, tak payah. Ni sebab tu kita buat page ni untuk syok-syok sendiri lah, untuk bantu orang ni. Ada orang dengar, tapi dengar secara rakaman saja, tidak secara live. Ada juga dia bagi tahu kita, dia mengaji apa semua, khatam satu-satu, tak apalah. Kita khosat beri manfaat saja. Orang nak ambil, tak mau ambil sudah. Kita pun baca bukan teruk-teruk sangat. Baca bodoh-bodoh gitu ya. Ada salah, mungkin ada salah. Silap baca ke, silap baris sikit ke, silap terjemah sikit ke, tu betul lah sendiri. Wallahu ta'ala alam. Macam biasa, sebelum kita akhiri, kita pendekkan lah. Sebab nak beli, nak jamu orang khatam. Sebenar khatam ni, kita nak jamu orang makan. Nak beli ayam 4 ekor ni. Sebenar kita khatam, kita nak makan sendiri tak boleh. Duduk sini dah, tak nak makan sendiri, berasa orang pula. Kita baca Al-Fatihah sekali, 3 kus sekali, lepas tu tahlil. Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada musannif kita. Kita tak tahu ni musannif kita ni hidup ke lagi ataupun telah meninggal, wallahu alam ni, tak kenal. Dia pun tak sebut manaqib dia. Dan kita sedekah kepada hadiahkan kepada guru-guru kita, kepada mak bapak kita sama ada hidup ataupun mati. InsyaAllah ta'ala sampai pahala tersebut pada mereka. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في رمضان 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 اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من المصلين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ارزقنا عين اليقين اللهم احشرنا في زمرة النبيين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم اهدنا طريق المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وللمسلمين. اللهم لا تجعلنا على السيئات والمعاصي فاعلين. اللهم لا تجعلنا عن الطاعة والخيرات فاعلات. اللهم لا تجعلنا عن الخيرات والعبادات قاصرين والغافلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah kita cuti pembacaan kitab kita sempena nak balik ni sehinggalah raya, sehinggalah 25 April insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Segala silap dan salah itu daripada kita boleh diperbetulkan, yang baik pada Allah taala. Wallahu taala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.